Orang kata bukan wang ringgit, ini adalah ilmu. Okey, jadi kita pergi kepada kelas kita. Untuk yang beragama Islam, kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi hari ni kita nak sambung kepada bahagian C dan cikgu akan ajar kamu macam mana nak skor bahagian C. Tak tahu pun cikgu ajar juga macam mana nak dapat markah. Okey. Okey, jadi kita akan pergi kepada kita punya skrin. Okey, masing-masing boleh nampak ke skrin cikgu? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi kita pergi kepada bahagian C. Bila cikgu cakap bahagian C, kamu kena faham bahagian yang paling penting adalah bahagian C. Total markah untuk bahagian C ada 60 markah. Maksudnya selepas kamu jawab periksa, kamu belik kamu punya kertas periksa, daripada macam mana kamu jawab bahagian C kamu dah ada expectation tentang kamu punya markah. Kalau kamu habis periksa, kamu tengok bahagian C kamu tu lebih separuh kamu tak dapat jawab, maksudnya kamu dah boleh bayang dah markah kamu. Sebab apa? Markah 60 ni besar. 60 markah dekat sini untuk 60%. 60% menentukan kamu punya A, menentukan kamu punya B, C, D, E, F. Senang cerita, bahagian C ni menentukan kamu punya grade. Jadi, malam ni cikgu akan ajar kamu cara nak tackle soalan-soalan dekat bahagian C. Tapi tackle dekat sini adalah maksud cikgu akan bagi tips nak skor. Okey, jadi kita akan jawablah. Kita akan tengok kepada soalan-soalan bahagian C sama-sama Okey, jadi cikgu harap masing-masing salin dan tengoklah apa yang cikgu tunjuk dekat depan. Okey, jadi kita kat sini kita pergi kepada bahagian C. Alamak, cikgu terbuka. Okey, jadi kita pergi kepada soalan-soalan bahagian C. Cikgu scroll sampailah pergi dekat bahagian C. Mana bahagian C? Kejap semua. Okey, ini bahagian C. Okey, ini adalah bahagian C. Cikgu ajar kamu Okey, kita akan jawab semua. Anggaplah ini ulang kaji. Sebab apa? Sebab daripada soalan ni cikgu akan terangkan juga apa pengisian dalam bab ni. Jadi kamu sila alert dan sila fokus. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1A. Macam biasa, cikgu akan bagi kamu masa 1 minit untuk hadamkan dan cari idea daripada soalan 1 ni. Okey, tengok. Daripada soalan 1, kamu fikir, kamu tahu tak ni soalan bab berapa? Bab berapa? Dan kamu tahu tak ataupun kamu ada idea tak dalam menyelesaikan soalan-soalan tu? Okey, cikgu nak kamu tanya diri kamu dengan jujur, kamu tengok kepada soalan 1A, aku dapat tak jawab soalan ni? Okey, cikgu bagi masa 30 saat lagi dari sekarang. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Apa yang cikgu nak cuba terang dekat depan ni, kamu tak perlu jawab pun. Cikgu akan jawab. Cikgu akan jawab. Tapi apa yang kamu nak kena tanya diri kamu, aku tahu tak cara nak selesaikan soalan ni. Okey, jadi cikgu pun terlupalah cikgu dah buat ke belum soalan ni. Okey, jadi kita akan selesaikan sama-sama. Dalam 1A, dia bercakap tentang bab set. Bab set. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan ni. Apa nak selesaikan dia? Seorang murid, kita baca elok-elok, seorang murid
menyusun 8 kad abjad dari E hingga L. Maksudnya bila dalam tajuk set, bila dalam tajuk set, okey, bila dalam tajuk set, set ni bermaksud kumpulan. Set ni bermaksud kumpulan. Jadi sebelum kita nak ice breaking, kamu kalau dekat sekolah ada program ice breaking, jadi ada program ice breaking, jadi kamu kena ada satu kumpulan besar. Jadi daripada kumpulan besar, barulah kamu pecah-pecahkan kepada kumpulan kecil. Kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C. Jadi yang dekat besar, kumpulan besar ni untuk set nama dia adalah set semesta. Ni nota salin. Okey, jadi dekat sini sebelum kita jawab soalan set, kita cari dulu apa set semesta dia. Seorang murid menyusun 8 kad abjad daripada E hingga L. Jadi maksudnya set semesta kumpulan besar dia adalah abjad huruf. Huruf apa? E hingga L. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Maksudnya dia kata 8 kad kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu cara dia. Itu cara dia. Maksudnya ini kumpulan besar dia. Jadi daripada situ, cikgu dah terangkan kat kamu apa tu set semesta. Okey, sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Okey, baik. Okey, bagus. Okey, Q ialah peristiwa. Okey, maksudnya dekat sini kita dah mula masuk kepada kumpulan kecil. Daripada kumpulan besar ni, dibahagi pula kepada kumpulan kecil. Dia pecah pula kepada kumpulan Q. Nama dia kumpulan Q. Okey, Q tu apa? Q tu adalah mendapatkan huruf vokal. Huruf vokal ni kamu kena faham, huruf vokal ada banyak. Ada A, E, I, O, U. Ada banyak huruf vokal. Jadi, kamu tak boleh ambil semua. Sebab apa? Sebab kalau kamu nak ambil Q untuk huruf vokal, kamu hanya boleh ambil huruf yang ada dalam kumpulan besar ni. Jadi, kalau kita tengok mana huruf vokal yang ada dalam kumpulan besar ni. Okey, kita ada E. Okey, jadi kat sini cikgu tulis E. Lepas tu, kita ada I. Lepas tu, kita tulislah dia I. Kemudian, kita ada E, F, G. Okey, tak ada dah. Sampai situ sahaja. Kamu dekat sini kita dah pecahkan kepada kumpulan kecil, iaitu Q ni apa? Q ni adalah kumpulan huruf vokal. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Okey, baik. Okey, jadi bila dia bercakap tentang apa ni? Q adalah peristiwa mendapatkan huruf vokal. Okey, sekarang ni kata apa ni? Tengok ni. Perihalkan peristiwa pelengkap bagi Q. Apa tu peristiwa pelengkap bagi Q? Pelengkap dekat sini bermaksud kamu melengkapkan maklumat tu. Jadi contoh, E dengan I, kamu melengkapkan kumpulan tu. Macam mana nak lengkapkan kumpulan tu? Okey, kita tengok. Dekat sini, yang belum masuk lagi dalam kumpulan kecil apa? F, G, H, J, K, L. Maksudnya E, F, A, F, G, H, J, K, L tu kita masukkan dalam pelengkap Q. Jadi kita masuk F, G, H, J, K, L. Jadi yang inilah jawapan dia. Ini 100%. Jadi dekat sini secara tak langsung, pertama cikgu dah terangkan balik apa tu set semesta. Yang kedua, cikgu dah terangkan balik macam mana nak dapatkan kumpulan kecil dia. Yang ketiga, cikgu ajar kamu tentang pelengkap bagi kumpulan tu. Okey, sampai sini semua jelas ke? Boleh faham? Okey. Okey, baik. Okey. Inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia 100% dekat sini. Kemudian, daripada Q pelengkap, disuruh nyatakan apa jawapan dia dalam perkataan. Okey, kita tengok. Kalau Q tu huruf vokal, maksudnya pelengkap bagi Q apa? Kamu boleh terus cakap, Q pelengkap bagi Q ialah bukan huruf vokal. Bukan huruf vokal.
Itu sahaja jawapan dia. Jadi 1% dekat sini. Jadi dekat sini kita dah dapat 2 markah dekat sini. Jelas ke semua untuk soalan 1A? Boleh faham? Okey, baik. Okey, habis soalan 1A. Okey, kemudian dekat sini kita pergi pula kepada soalan yang berikutnya. Okey, jadi dekat sini cikgu akan jawab terus sebab cikgu takut cikgu dah pernah jawab. Okey, tapi tak apa, kita akan jawabkan. Okey, masing-masing boleh tengok dekat bawah. Rajah di bawah menunjukkan struktur sarang lebah. Ini ada berapa markah ni? Ada 2 markah. Okey, jadi cikgu akan terangkan dekat kamu Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Tengok cikgu baca soalan. Rajah di bawah menunjukkan struktur sarang lebah. Okey, ni sarang lebah dia. Struktur simetri diputarkan pada satu sisi, pada satu titik. Okey, tentukan peringkat simetri putaran. Apa tu simetri putaran? Cikgu nak terang dekat kamu ni. Simetri putaran ni apa? Okey, simetri putaran adalah apabila pusat putaran menjadi titik tengah. Pusat putaran adalah dia punya titik tengah. Macam mana tu? Okey, sabar. Tengok cara cikgu terangkan. Okey. Jadi dia nak tahu tentukan peringkat simetri putaran. Okey, apa peringkat simetri putaran tu? Okey, cikgu terang lepas ni. Apabila kedudukan V, okey, ini V kita. Apabila kedudukan V berada di kedudukan S. Maksudnya V ni dia berputar sampai ke S. Macam mana nak buat? Okey, jadi cikgu tunjuk. Cikgu akan terangkan dekat kamu apa tu simetri putaran. Cikgu akan buka dulu kita punya objek. Kita punya bentuk-bentuk. Okey. Okey, kita pergi kepada shape kita. Okey, sekarang ni kita punya shape adalah shape hexagon. Kita punya shape adalah hexagon. Okey, sekejap cikgu cari shape dia. Okey, ini dia. Ini adalah shape kita. Okey, apa tu putaran? Apa tu putaran simetri? Putaran simetri adalah apabila objek tu berpusing pada tempat asal dia. Maksudnya titik tengah dia berada dekat tengah-tengah ni. Jadi sekarang V ni dekat sini. V ni dia berada dekat sini. Jadi V ni dia nak berada dekat S. Jadi apa yang cikgu buat? Okey, kamu nak nampakkan pusingan dia. Maksudnya putaran simetri ni macam ni. Kita pusing kepada satu tempat. Cukup satu putaran. Jadi sekarang ni bila cikgu dah putarkan dia, V ni ada kat sini dah. Jadi satu putaran lengkap, satu putaran untuk satu peringkat. Itu maksud putaran simetri. Jadi V ni ada dekat sini, S ni dekat titik warna biru. Kita pusingkan lagi. Sekarang dah satu putaran, maksudnya satu peringkat. Okey, kita pusing lagi. Okey, bila kita dah pusingkan lagi, sekarang V ni dah ada dekat sini. Dia dah pergi dah. Tadi satu kali pusingan, satu kali lagi pusingan, sekarang 2 kali pusingan. Sekarang dia tak pergi, dia tak sampai lagi dekat S. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena pusingkan lagi. Okey, kita pusingkanlah lagi. Maksudnya V ni dah ada dekat titik S. Jadi dia pusing berapa banyak? Dia pusing sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali pusingan adalah 3 kali peringkat. Maksudnya jawapan untuk nombor 1 adalah peringkat ketiga. Peringkat 3. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Itulah yang dimaksudkan dengan simetri putaran. Okey, jadi cikgu akan jawab. Tak faham simetri putaran tu apa, cikgu akan terangkan pula kepada soalan nombor 2. Okey, kita tengok kepada soalan nombor 2. Nyatakan kedudukan bagi W. Okey, dia tanya tentang W pula. Okey, W di bawah satu putaran simetri pada peringkat keempat. Okey, jadi dekat sini cikgu akan pergi kepada kita punya objek. W kita kat mana? Ni kan titik-titik W kita. Okey, sekarang ni dekat W kita. Sekarang ni dia kata putaran peringkat keempat. Peringkat keempat bermaksud 4 kali pusingan. Okey, jadi cikgu akan selesaikan.
cikgu akan buat. Okey, cikgu putarkan satu kali. Maksudnya W tu setelah diputarkan satu kali dia dah ada kat sini. Baru satu peringkat. Okey, kita putarkan lagi. Bila kita putarkan lagi, W tu dah ada dekat sini. Baru 2 peringkat. Pusing untuk yang kali ketiga. Okey, kita pusing lagi untuk kali ketiga. Jadi dekat sini, W dia dah ada dekat sini. Kan dia nak 4. Jadi bila dia nak 4, kita pusingkan lagi satu. Bermakna W ni ada kat sini. Ini pusingan pertama. Lepas tu ini pusingan kedua. Ini pusingan ketiga. Ini pusingan keempat. Jadi W ni dekat mana? W ni berada dekat sini. Jadi apa huruf ni? Ini adalah huruf U. Jadi jawapan untuk nombor 2 adalah U. Itu sahaja jawapan dia. Jadi dekat soalan ni secara tak langsung kita dah belajar tentang simetri putaran. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Boleh. Ya. Jadi ingat, satu putaran untuk satu peringkat. Kod-kod masuk dalam periksa, ingat apa yang cikgu ajar malam ni. Okey, habis. Selesai sudah soalan B. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan C. Soalan C ni cikgu dah selesaikan dah hari tu. Tapi cikgu akan selesaikan lagi sekali. Okey, jadi dekat soalan C ni dia ada 3 markah. Dia ada 3 markah. Jadi bila dia ada 3 markah, kamu kena buat betul-betul ni. Okey, diberi K tambah 3M sama dengan N. Okey, kita tulis balik soalan tu. Hitung nilai K, maksudnya dia nak kita cari K tu apa bila? Bila M sama dengan -2 dan N sama dengan 3. Jadi nak buat apa? Untuk soalan yang macam ni, dia bagi banyak-banyak huruf dan dia bagi ada huruf ada nilai. Maksudnya, dia suruh kamu buat apa? Dia suruh masukkan nilai. Sebagai contoh, M sama dengan -2, kita masukkan -2 ke dalam M. Jadi kita dapat K tambah 3 -2. Untuk N tu macam mana? Okey, N ni dia dah bagi nilai. Bila dia dah bagi nilai iaitu 3, kita masukkan 3 ke dalam N. Jadi dia dapat 3 dekat sini. Siapa yang buat ini sahaja, dia dah dapat 1 markah. Iaitu 1 markah bermakna 1%. Okey, jadi dekat sini kita boleh terus selesaikan. K 3 darab -2, kamu tekan kalkulator, kamu dapat -6. Sama dengan 3. Jadi dekat sini, ingatlah cara nak cari K ni. -6, bila kita nak pindahkan, negatif pindah ke sebelah, dia jadi apa semua? Positif. Ya, jadi dia akan jadi positif 6. K sama dengan 9. Jadi dekat sini 1 markah. Dekat sini tempat kamu pindahkan -6 jadi positif, 1 lagi markah. Jadi total markah dekat sini adalah 3%. Habis untuk soalan ni. Okey semua, jelas ke soalan ni? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Dapatkan tips. Kalau dia bagi soalan ada banyak huruf dan dia bagi nilai-nilai huruf, maksudnya daripada sini saja bila dia bagi nilai huruf, kamu masukkan je nilai tu. Kat situ dah ada markah dah. Walaupun tak tahu nak selesaikan, kamu masukkan je nilai tu ke dalam huruf dia. Kat situ dah 1 markah dah. Okey, habis soalan ni. Ingatlah apa yang cikgu ajar ni. Walaupun tak tahu cara nak buat, sekurang-kurangnya kita dah belajar dah. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Ini cikgu terlupalah sama ada cikgu dah ajar ke belum, tapi cikgu ajar lagi sekali. Yang ni cikgu dah selesaikan ke belum? Semua cikgu lupalah. Siapa tahu? Nazhan, yang ni cikgu dah selesaikan ke belum Nazhan? Belum. Okey. Okeylah, Wan Rizki cakap belum. Cikgu akan ambil yang belum. Okey, jadi masing-masing boleh tengok ni, cikgu akan ajar kamu bila dia suruh cakap permudahkan. Bila kamu nampak permudahkan, apabila soalan tulis permudahkan, apa maksud dia? Maksud dia selesaikan. Itu dia. Okey. Jadi dekat sini, cara dia.
bila kamu nampak pecahan dalam keadaan bahagi, kamu kena tukarkan kepada darab. I tambah 5 per 3I tolak F. Kita tukarkan bahagi, dia jadi darab. Jadi macam mana nak tukarkan jadi darab? Yang atas pindah ke bawah. I kuasa 2 tolak 25. Yang bawah pergi atas. Dia akan jadi 24I tolak 8F. Percayalah, bila kamu tak tahu sangat macam mana nak buat soalan dekat depan, tapi kamu berjaya tukarkan dia jadi darab, maksudnya kamu layak, kamu boleh dapat markah kesian. Cikgu tak cakap akan dapat, maksudnya kamu boleh. Contoh kalau pemeriksa tu tengok tak tahu nak bagi markah sangat, jadi kamu dah ada buat satu step jalan kerja kat sini, kamu boleh dapat satu markah. Okey, habis dekat situ. Okey, seterusnya bila kamu nampak soalan yang ada pecahan macam ni, maksudnya dekat soalan tu dia minta kamu faktorkan. Dia minta kamu faktorkan. Okey, faktorkan ni dia ada dua level. Sambil-sambil cikgu buat soalan ni, sambil-sambil cikgu terangkan balik. Faktor ni dia ada dua level. Level yang pertama adalah kamu cari huruf sama. Cari huruf sama. Dan kamu cari sifir sama. Kamu cari sifir sama. Sebagai contoh, kita tengok apa maksud huruf sama dekat sini. Maksudnya bila cikgu keluarkan satu persamaan 3x tambah 5xa. Jadi dekat sini bila dia ada huruf sama iaitu huruf X, kamu boleh pangkah X ni, kamu letakkan X dekat luar. Jadi yang tinggal apa? 3 ditolakkan dengan X, kita ada 3 je. Tambah 5. X tu dah letak dekat luar. Kita jadi 5A. Ini adalah keadaan apabila dia mempunyai huruf yang sama. Salin. Kalau dia punya keadaan nombor yang sama tu macam mana nak keluar? Cari sifir yang sama. Macam mana? Tengok kat depan. Contoh, cikgu letak 4x tambah 10y. 4 dengan 10, agak-agak 4 dengan 10 ni dalam sifir berapa semua? Cikgu tanya. 2. Jadi, kita boleh keluarkan 2. Kita keluarkan 2, buka kurungan. 4 ni dia tak jadi 2, 4 dah. Jadi 4 kena bahagi dengan 2. 4 bahagi 2 dapat 2. X tambah 10. 10 bahagi 2 kita dapat 5Y. Ini adalah keadaan apabila dia mempunyai sifir yang sama. Salin. Okey. Jadi apa ni cikgu tunjuk kat sini? Cikgu tunjuk ni adalah pada huruf ni, keadaan 24I tolak 8F. 24I tolak 8F, dua-dua ni ada sifir sama, iaitu sifir 8. Cikgu keluarkan nombor 8, cikgu buat 24 bahagi dengan 8, kita dapat 3. Jadi kita dapat 3I. Tolak. Nombor 8 ni juga kita kena bahagi dengan 8. 8 bahagi 8 dapat 1F. Jadi daripada situ sahaja kita berjaya singkatkan, kita berjaya faktorkan untuk yang warna biru. Jadi dia jadi apa? I tambah 5 per 3I tolak F darab yang dalam kotak warna biru ni dia akan jadi 8 dalam kurungan 3I tolak F. Habis. Okey, kita pergi pula kepada level 2. Cikgu terangkan untuk level 2. Tadi level 1. Level 2 kita pakai formula. Apa formula yang kita pakai? Ingat betul-betul formula ni. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 akan dapat sama dengan A tambah B dalam kurungan A tolak B dalam kurungan. Jadi untuk buat level 2 ni senang je. Kamu kena cari kuasa 2. A ni yang ada kuasa 2.
B ni yang ada kuasa 2. Lepas tu ambil A dia. Ambil B dia. Okey, jadi masing-masing cikgu akan selesaikan E kuasa 2 tolak 25. Guna formula ni. Okey, E kuasa 2 tolak 25. Okey, kalau E tu dia dah ada kuasa 2, dekat sini cikgu boleh ambil A dia sama dengan E. Tapi dekat B dia, cikgu tak boleh ambil 25. Cikgu tak nampak pun dia punya kuasa 2. Jadi sekarang kita kena buat dia punya kuasa 2. Apa kuasa 2 dapat 25? Jadi macam mana kita nak jawab soalan tu? Kita buat punca kuasa. Sekarang kamu tekan. Punca kuasa 25 dapat berapa punca kuasa 25? 5. 5. Jadi dekat sini kita dapat E kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Bila dah ada kuasa 2 dengan kuasa 2, barulah kita boleh pakai A dengan B. A kita sekarang adalah E. B kita sekarang adalah 5. Jadi macam nak selesaikan? Tengok formula A tambah B. A kita E, B kita 5. E tambah 5. Itu kurungan pertama. Kurungan kedua, A tolak B. Okey, E kita A, B kita 5. E tolak 5. Itu je. Jadi daripada situ kita dah selesaikan. Kita dah faktorkan. Bila kamu boleh guna level 2 ni? Bila kamu nampak ada kuasa 2 dan ada 2 nombor je. Jadi dekat sini ambillah E tambah 5, E tambah 5 kurungan pertama, E tolak 5 kurungan kedua. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi dah sampai sini kita nak bagi bentuk termudah. Kita kena potong benda yang sama, atas dia nilai dia sama dengan bawah dia. Contoh, dekat sini atas dia E tambah 5, dekat belah bawah dia ada E tambah 5 juga. Jadi dia dalam keadaan yang sama. Jadi kita boleh potong E tambah 5. Yang nombor 2. Okey, kita tengok pula 3E tolak F. Kita cari dekat atas ada 3E tolak F, dekat bawah ada 3E tolak F. Jadi kita boleh potong. Jadi nak tinggal apa? Jadi yang atas dekat sini tinggal nombor 8 sahaja, kita tulis 8 per yang dekat bawah tinggal E tolak 5 sahaja. Jadi inilah jawapan dia. Okey. Jelas ke semua? Boleh faham ke penerangan dari cikgu? Boleh. Kalau tak faham, salin. Salin. Kalau ada soalan nanti cikgu, saya dah salin tadi, saya kurang faham. Boleh ke cikgu terangkan dekat WhatsApp? Nanti cikgu bagi secara voice. Okey. Okey, habis untuk soalan ni. Salin. Umar Rafiqi, jelas ke Umar Rafiqi soalan ni? Jelas. Okey, habis dah soalan ni Okey. Kenapa 3E tolak F kena tu pangkah tu? Kenapa apa? 3E tolak dengan F tu kena pangkah. Okey, baik, cikgu akan jawab. Okey, sekarang cikgu buat kat depan 5 bahagi 5. 5 bahagi 5 dapat berapa Wan Rifki? 5 bagi 5 kosong. Kosong? Salah. 1. 1. Jadi kita boleh pangkah 5 bahagi 5, kita dapat 1. Maksudnya apa? Maksudnya 3E tolak F. 3E tolak F dia bukan jadi kosong. Jadi bila atas dengan bawah dia sama, dia jadi 1. Kenapa kita tak bubuh? Sebab 1 apa-apa darab dengan 1 akan dapat nombor tu balik. Jelas? Jelas. Okey, sebagai contoh cikgu cakap 5 per 5. 5 dekat atas ni A dengan B. 5 per 5 dia, bila kita potong 5 per 5 dia jadi 1. Jadi kat sini kita tinggal A per B darab dengan 1. A per B darab dengan 1, apa-apa nombor yang didarabkan dengan 1 dia akan dapat nombor tu balik. Sebab tu kita tak nampak 1 tu. Jelas? Jelas.
Okey. Oh, kira tak nampak cikgu, tak nampak. Okey. Bagus. Okey. Jadi cikgu akan proceed kepada soalan yang berikutnya. 2A. Mana yang lagi cerun? MN ke KL? Cikgu nak tanya kamu. Garis manakah mempunyai nilai kecerunan yang lagi kecil? Lagi kecil. Kecerunan yang lagi kecil. MN ke KL? MN. MN. Jadi bila kamu tulis MN dekat situ saja, kamu dah dapat 1 markah. Jadi macam tu je kamu dah dapat markah dah. 1% dekat situ. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan C. Ungkapkan. Okey. Bila ada soalan yang bercakap tentang ungkapkan. Okey. Macam mana nak jawab soalan ni? Ungkapkan. Okey. Ni ada berapa markah? Ada 2 markah dekat sini. Okey. Cikgu ajar. Cikgu ajar. Bila soalan tu cakap ungkapkan. Ungkapkan B. Maksudnya dia suruh kamu B ni sama dengan berapa. Tu cara dia. Kalau dia cakap ungkapkan X. Kamu tak payah pandang dalam sebutan A, C ataupun dalam sebutan yang tu yang lain tu. Tak payah pandang. Bila kamu nampak ungkapkan B. Maksudnya kamu kena faham soalan ni nak kita bagi tahu daripada sini B ni sama dengan apa. Itu maksud soalan ungkapkan. Okey, jadi cikgu akan selesaikan dekat depan Okey, diberi A kuasa 2 tolak 16B sama dengan C kuasa 2. Macam mana nak keluarkan B dia? Yang pertama sekali, kita punya mission, kita nak B tu duduk sorang-sorang. Jadi, dia ada 2 bahagian sekarang ni. Bahagian pertama A, bahagian kedua negatif 16B. Alihkan dulu bahagian yang tak lekat dengan B, iaitu A kuasa 2. Jadi kita pindahkan A kuasa 2. A kuasa 2 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Negatif. Negatif A kuasa 2. Kalau kamu dapat fikirkan tu, kamu dah layak dapat 1 markah. Jadi dia 2 markah. Macam mana lagi dapat lagi 1 markah? Okey. Negatif 16B, kalau cikgu nak pindahkan negatif 16 ke sebelah, negatif 16 ni darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Bahagi. Jadi dia akan dapat negatif 16. Jadi ini dia 1 markah lagi. Itu sahaja. Jadi kamu kena faham, ada yang still confused. Cikgu sepatutnya negatif pindah ke sebelah jadi dia jadi positif. Okey, kamu kena faham. Kamu hanya boleh pilih 1 je, sama ada dia negatif jadi positif atau darab jadi bahagi. Jadi nak pilih mana? Bila nombor tu melekat dengan huruf tepi-tepi, sebelah-sebelah, maksudnya kamu kena pilih darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jelas ke semua? Boleh faham ke soalan ni? Boleh. Okey. Jadi daripada soalan ungkapkan, nanti dalam exam kalau ada soalan ungkapkan, sebenarnya soalan tu soalan yang senang. Kamu kena faham, bila kamu dah mengalihkan sesuatu, kamu layak dapat 1 markah. Jadi jangan sia-siakan. Walaupun kamu tak tahu sangat, takkanlah positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Kamu tak tahu benda tu. Macam ni, A kuasa 2 positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Takkan kita tak boleh nak tackle dekat situ. Jadi itu dia. Okey. Jadi cikgu harap jelas. Okey ke semua? Nak dengar suara sikit? Alright tak alright? Alright. Okey, bagus. Okey, jadi kita akan pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada soalan D. Glob terbesar. Okey, cikgu sambil cikgu jawab, sambil cikgu jawab, sambil cikgu explain. Okey, jadi sekarang dia ada 2 markah. Kamu kena ingat, kalau soalan tu 2 markah, soalan tu tak susah. Kalau dia ada 4 markah baru cikgu cakap susah. Kalau ada 3 pun tak susah. Lagilah 2 markah, lagilah senang. Macam mana nak selesaikan cikgu? Saya rasa susah aja. Susah tak susah ditentukan oleh sama ada kamu ada tak maklumat tentang soalan tu.
Jadi kalau kita tengok pi ni rasa-rasa dia dekat bab berapa? Siapa tahu? Kalau ada pi, ada perkataan pi. Bab 5. Bab 5 bercakap tentang bulatan. Bulatan ada dua perkara sahaja. Sama ada dia suruh cari perimeter ataupun lilitan untuk bulatan. Salin tahu ni tahu. Lilitan ni dia punya formula 2 darab pi darab jari. Lagi satu, bila dia bercakap tentang bulatan, kita boleh juga cari luas. Tadi kita cari perimeter. Luas untuk bulatan, dia terbalik. Tadi 2 ni dekat depan. Sekarang untuk luas, 2 ni dia dekat belakang. Tapi dia jadi J kuasa 2. Pi darab jari kuasa 2. Okey, jadi kita tengok glob terbesar yang membentuk sfera terletak di Queens, New York. Glob itu mempunyai diameter 36.6 meter. Okey, jadi cikgu buat satu bulatan. Dekat sini, kamu kena tahu apa tu diameter. Diameter adalah, ini titik tengah. Diameter adalah daripada dinding bulatan pergi sentuh pusat bulatan, pergi balik ke dinding bulatan. Ini namanya diameter. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Jejari tu apa? Cikgu nak tanya, jejari tu apa? Jejari ni adalah dia punya jarum. Daripada dinding bulatan pergi kepada pusat bulatan. Maksudnya jejari ni adalah separuh daripada diameter. Kenapa kita kena tahu nilai jejari? Kamu kena faham, untuk bab bulatan, jejari nilai yang paling penting. Sebab apa? Sebab bila kamu dah jumpa jejari, kamu perlukan jejari untuk cari dia punya lilitan. Dan kamu perlukan jejari untuk cari luas. Sebab tu, nak ke tak nak, kamu kena cari dulu jejari dia berapa. Jadi cikgu nak tanya kamu, kalaulah diameter tu 36.6 meter, berapa jari dia? Cikgu nak tanya. Berapa jari dia? 18.3. Siapa tahu? Macam mana cikgu nak cari jari dia? Bagi 2. Macam mana dapat 18.3? Bagi 2. Iya. Daripada diameter 36.6, kamu bahagi 2. 36.6 kamu bahagi 2, kamu dapat 18.3. Kamu tekan je kalkulator bahagi 2, kamu layak dapat 1 markah. Sebab tu penting. Okey, habis. Sekarang daripada sini kita tahu jejari kita sama dengan 18.3 meter. Daripada jejari, dia suruh cari luas. Bila dia suruh cari luas, maksudnya kamu kena pakai formula ni. Apa formula dia? Formula dia adalah pi darab J kuasa 2. Pi dia dah bagi 22/7. 22/7 darab jejari. Jejari tadi kamu dah cari 18.3. Masukkan 18.3 kuasa 2. Itu sahaja. Tekan kalkulator. Masing-masing boleh tekan kalkulator. 22/7 darab 22 bahagi 7. Kamu boleh tukar kepada bahagi. 22 bahagi 7 dalam kurungan darab 18.3 tu dalam kurungan kuasa 2. Okey, cuba masing-masing tekan kalkulator. Dapat berapa? Dapat berapa? Cuba masing-masing tekan kalkulator. Dapat berapa? Cikgu takut kamu tekan salah. Cara nak tekan dia. 22/7, kamu buka kurungan, kamu tekan 22 bahagi 7, letak dalam kurungan, lepas tu tekan darab, lepas tu buka kurungan,
18.3 tutup kurungan tekan kuasa 2. Dapat berapa semua? Tekan macam cikgu tekan, cikgu tulis yang warna hijau tu. Dapat berapa? 1052.51. Okey, 1052.51. Jadi dekat sini saja kamu dah dapat satu lagi markah. Itu sahaja. Cikgu, kalau saya tak tahu sangat macam mana nak dapat markah. Okey, cikgu akan tunjukkan tips nak dapat markah kesian. Tips nak dapat markah kesian adalah kamu keluarkan formula yang berkaitan. Contoh, okey, kamu dah tahu dah luas permukaan. Dia nak cari luas. Dan kamu ada nampak pi. Jadi maksudnya bila kamu nampak pi, dia dalam bab bulatan. Sekarang dia nak cari luas. Kamu keluarkan je formula luas. Luas sama dengan apa? Pi darab J kuasa 2. Kamu tulis ini saja, kamu boleh dapat markah kesian. Sebab apa? Sebab kamu dah buat satu langkah untuk mendekati kepada dia punya jawapan. Kita tulis formula yang berkaitan. Jadi kamu boleh dapat markah kat situ. Kamu boleh dapat markah kat situ. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Jadi bila kita tak tahu sangat sesuatu soalan macam mana nak buat, cari formula yang berkaitan. Jadi bila cari formula yang berkaitan ni, bila kita, alamak, cikgu dengar suara cikgu balik. Okey, jadi bila kita nak cari formula yang berkaitan ni, dekat muka surat 1, kamu boleh jumpa banyak-banyak formula. Mana? Ni. Ni formula bentuk dan ruang. Formula ni kecerunan. Ada berapa formula? Perkaitan. Okey, nampak formula perkaitan. Lepas tu formula kecerunan. Formula bentuk dengan ruang. Formula isi padu. Banyak formula. Ada lebih kurang 30 nak mendekati kepada 40 formula. Jadi kamu pilih formula yang berkaitan saja untuk dimasukkan dekat situ. Jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Boleh. Okey, bagus. Ingat tau tips tu. Okey, kita pergi pula kepada soalan E. Kita pergi pula kepada soalan E. Okey, masing-masing baca soalan 30 saat. Cikgu suruh masing-masing baca soalan. Cikgu akan selesaikan. Kamu ambil tips daripada cikgu, macam mana cikgu selesaikan. Okey, daripada sekarang 30 saat boleh baca soalan. Siapa yang dah masuk kelas hari Selasa petang, jangan risau. Ini cikgu bagi soalan lain daripada hari Selasa petang tu. Jadi kamu bonus dapat jawab banyak soalan. Okey. Soalan ni berapa markah? 3 markah. 3 markah bermaksud 3%. Okey semua. Jadi masing-masing boleh tengok dekat soalan E. Kita punya soalan sekarang, kita nak tahu bola tu dia turun papan A ke papan B lagi laju. Jadi rasa bola tu dia turun lagi laju dekat papan A ke papan B? B. Iya. Bila kamu terus tulis papan B, kamu layak dapat 1 markah. 1 sahaja. Kenapa? Kalau kamu nak lagi markah, kamu kena bagi tahu reason dia. Macam mana nak tahu reason dia? Okey, reason dia adalah di tajuk kecerunan. Kamu boleh cakap kerana kecerunan di papan B lagi tinggi daripada papan A. Macam mana kamu tahu B tu lagi tinggi daripada A? Ingat formula kecerunan. Bila dia buat bentuk segitiga untuk mendapatkan dia punya nilai kecerunan. Ini nota. Okey, nilai kecerunan. Kamu kena ambil nilai Y dia
bahagi dengan nilai X dia. Nilai keturunan Y per X. Jadi dekat sini untuk papan B, Y dia dah bagi 100. Jadi sini 100, sini pun 100. Jadi keturunan dekat papan B, Y dia 100. Cikgu buat warna biru. Okey, Y dia adalah 100, ambil 100 bahagi dengan 120. Tekan kalkulator. 100 bahagi dengan 120. Dapat berapa? 0.8. 0.83. Ya, 0.83. Okey, kita cek pula dekat papan A. Papan A, Y dia berapa? Y dia 100. Jadi kita masukkan 100 bahagi pula dengan 200. 100, kamu tekan kalkulator, 100 bahagi 200 dapat 0. Berapa? 0.5. Iya, 0.5. Maksudnya daripada sini kamu dah boleh tak jawab keturunan dekat papan B 0.83 lagi tinggi daripada keturunan dekat papan A iaitu 0.5. Jadi dekat situ bila kamu cari keturunan dekat sini 1 markah, dekat sini 1 markah. Jadi macam mana dapat markah? Ini formula ni. Formula ni menentukan kamu dapat markah ke tak. Jadi ni tajuk apa? Ini tajuk keturunan. Ada 3 cara nak cari keturunan. Kamu boleh tengok balik. Cara segitiga, pintasan dengan koordinat. Cikgu dah ajar 3-3. Jelas ke semua untuk soalan E? Boleh faham? Boleh ke? Okey, baik. Jadi bila dalam periksa nanti kamu kena tahu, kamu kena study dulu bahagian keturunan. Takut masuk. Okey, habis soalan E. Kita pergi pula kepada soalan 3A. Senang je soalan 3A ni. Okey. Nombor 1 tu agak-agak tu bentuk geometri apa? Prisma. Ya, pandai prisma. Kamu jawab je prisma, kamu boleh dapat 1%. Okey, yang nombor 2 ni bentuk apa agak-agak? Silinder. Ya, Silinder. Silinder. Nama silinder dekat situ adalah 1%. Jadi nak jawab, walaupun bahagian C dia ada banyak markah, bukan bermaksud dia susah. Kenapa? Sebab UASA nisbah dia 5:3:2. Yang senang tu 5, yang sederhana tu 3, yang susah tu 2. Maksudnya 50% soalan senang, 30% soalan sederhana, 20% je soalan susah. Jadi janganlah kamu ingat bahagian C tu bahagian yang paling susah. Tak. Betulkan mindset tu. Okey, habis dekat situ kita dah jawab soalan 3A. Okey, kita pergi pula kepada soalan 3B1. Okey, cikgu nak kamu hadamkan soalan ni dalam masa 1 minit. Soalan ni senang je. 1 minit cuba selesaikan. Cikgu tak nak kamu hilang 2 markah ni. Cikgu tak nak kamu hilang 2 markah ni. Cuba fikirkan, apa pola bagi susunan bola tu? Wan Rifki nak cuba? Saya tengah cuba ni cikgu. Nambah 2 kok. Iya, tambah 2. Kamu jawab tu 1%. Itu sahaja jawapan dia, menambah 2 bola. Jadi yang nombor 2, cuba kamu fikir, apa pola dia dekat sini? Bagi 2. Iya, bahagi 2. Kamu dapat 1% dekat situ. Okey, jadi cikgu ajar kamu lagi sekali tentang pola. Pola ni adalah perubahan. Pola ni adalah dia punya perubahan sesuatu jujukan. Pola ni boleh datang dalam 4 keadaan sahaja. 2 keadaan. Sama ada dia meningkat, nombor tu makin besar, ataupun menurun, maksudnya nombor tu makin turun ke bawah. Kalau meningkat, dia boleh jadi 2 keadaan sahaja
maksudnya dia dalam keadaan positif ataupun darab. Kalau dia menurun, dia boleh datang dalam keadaan negatif ataupun bahagi. Macam mana kita nak tahu bila nak guna tambah, bila nak guna darab? Okey, bila kita guna tambah, bila kita nampak perubahan meningkat tu adalah dalam keadaan perubahan kecil. Sama juga dengan tolak. Maksudnya 2, 4, 6, 8, 10 kita nampak perubahan kecil. Nombor pertama 2, nombor akhir dia 10. Tak besar. Nombor dia perubahan dia kecil je. Kalau dekat sini 10, 8, 6, 4, 2. Jadi dekat situ tu adalah dikira sebagai perubahan kecil. Jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Boleh. Okey, kalau darab dengan bahagi, dia datang dalam keadaan ni nota tau. Dalam keadaan perubahan besar. Sama juga darab dengan bahagi. Contoh dekat sini, cikgu pergi kepada perubahan besar. 1, 5, 25. Lepas tu cikgu tulis 125. Lepas tu kat sini cikgu tulis 625. Ni kamu nampak perubahan dia besar. 1 dengan 625. Okey, cikgu buat terbalik pula dekat belah bawah. 625, 125, 25, 51. Okey, macam mana kamu nak dapatkan idea dia darab berapa ataupun dia tolak berapa? Ambil nombor kedua, nombor yang kecil. Ambil perubahan yang nombor dia kecil. Kalau kita comparekan antara 125 dengan 625, susah kita nak nampak. Jadi kita comparekan 1 nak pergi kepada 5. Jadi dekat sini kita boleh faham. 1 nak pergi kepada 5 kena darab berapa? Darablah 5. Sama juga dengan bahagi. 5 nak pergi kepada 1. 5 bahagi apa dapat 1? Maksudnya kita dapat bahagi 5. Itu cara dia kita nak tengok dia darab berapa ataupun dia bahagi berapa. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Ini sambil-sambil kita study. Ini sambil-sambil kita study. Bila kamu nampak soalan pola, maksudnya soalan tu soalan yang senang. Kamu kena cari idea. Apa idea? Ni cikgu bagi idea. Kalau kamu nampak meningkat, dia tambah darab. Okey, bila kita dah nampak meningkat, kita tengok pula perubahan dia. Besar ke kecil? Habis dekat soalan pola. Okey, jadi kita teruskan kepada soalan yang berikutnya. Okey, jadi cikgu nak kamu hadamkan betul-betul soalan ni. Hadamkan ni maksudnya baca elok-elok, keluarkan data dia. Keluarkan data, dapatkan idea. Okey. Cuba hadamkan. Cikgu bagi masa lagi. Baca. 30 saat. Okey, dah ada idea belum? Cikgu nak tanya, ada idea tak? Agak-agak ni tajuk berapa? 49. Laju kan? Ya. Pandai. Tajuk laju. Jadi kamu kalau nak selesaikan bahagian laju, kamu kena tahu formula laju. Laju, formula dia adalah sama dengan jarak bahagi dengan masa. Ni salin. Salin. Okey. Jadi kita tengok. Azlan memandu dengan kelajuan 80 km per jam. Maksudnya masa dekat point A ni dia punya kelajuan adalah 80 km per jam. Kemudian
dia menambah kelajuannya kereta tu kepada 110. Dia pecut. Pecut berapa banyak? Pecut sebanyak 110 kilometer per jam. Jadi sebenarnya soalan ni senang je. Kamu janganlah ingat soalan ni susah. Macam mana cikgu cakap senang, nampak susah? Kamu kena tahu dua formula, laju dan pecutan. Laju dan pecutan. Pecutan ni apa? Perubahan laju. Perubahan laju bahagi dengan masa. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Laju kita dekat A adalah 80 km per jam. Laju kita dekat B adalah 110 km per jam. Masa dia bagi dekat sini 20 minit. Jadi, kalau dekat sini pakai jam, dekat sini pakai jam, maksudnya 20 minit tu kamu kena tukar kepada jam dulu. Macam mana nak tukar kepada jam? 20 minit kita nak tukar kepada jam. Kita kena bahagi 60 ke darab 60? Darab. Harap. Salah. Okey, pandai. Silap. Kamu kena bahagi. Kalau cikgu darab 20 minit darab 60. Okey, cuba kamu tekan kalkulator. 20 darab 60. 1200 jam. Jadi, 20 minit. Adakah 20 minit sama dengan 1200 jam? Tak. Jadi dekat situ kamu gunalah bahagi. Jadi 20 minit bahagi dengan 60, kamu tekan kalkulator, kamu dapat 0.33 jam. Ambil 2 titik perpuluhan. Itu cara kita nak tukarkan kepada jam. Habis dekat situ. Okey, jadi dekat sini bila kamu berjaya tukarkan, kamu dah boleh dapat 1 markah. Jadi kalau kamu jangan pandang rendah. Walaupun jalan kerja tu mudah, sebenarnya kamu boleh dapat 1 markah dari situ. Jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Boleh. Okey. Jadi bila ada jalan kerja walaupun sikit, tunjuk je. Okey. Jadi sekarang masuk kepada kita punya formula. Perubahan laju, ambillah yang besar tolak yang kecil. 110 tolak 80 bahagilah dengan masa dia iaitu 0.33. Itu je. 110 tolak 80 bahagi dengan 0.33, kita dapat 90.90.90. Kita bundarkan, kita dapat 91. Kamu tulis macam ni pun dah betul. Ini unit dia kamu kena masuk. Kilometer per jam kuasa 2. Ini 1%. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Boleh. Okey. Jadi dekat sini itu je cara dia. Walaupun nampak soalan tu panjang, sebenarnya dia senang je. Okey. Jadi habis soalan C. Kita pergi pula kepada soalan D. Jadi cikgu nak kamu cari idea macam mana nak selesaikan soalan ni. Cikgu akan terangkan sedetail yang cikgu mampu. Tapi kamu ada tak maklumat pasal ni? Maksudnya dalam diri kamu ada tak maklumat pasal ni? Tanya dulu diri kamu. Okey. Sekarang ni cuba selesaikan. Ada berapa markah? Ada 4 markah dekat sini. 4% dekat sini. Jadi, adakah kamu akan bazirkan 4%? Okey. Jadi 1 minit untuk hadam. Cuba hadamkan soalan ni. Tanya diri kamu, aku boleh tak dapat nilai X ni? Okey.
Okey, jadi habis sudah apa masa yang cikgu bagi. Okey, tengok kat depan ya, cikgu akan terangkan. Cikgu akan terangkan. Tengah tengok ke semua, nak dengar suara sikit? Tengah. Okey, baik. Dengar. Okey, kita pergi kepada soalan D. Tengok cara cikgu buat. Ni, cara ni kamu pakai sampai ke universiti. Cara pertama, bila kita dapat soalan, baca dulu sampai habis. Jarak dari bandar P ke bandar Q ialah X. Kamu carilah X. Okey. Sebuah teksi mengambil masa selama 1 jam 30 minit untuk bergerak dari bandar P ke Q. Dalam perjalanan pulang dari bandar Q ke P, masa diambil kurang sebanyak 15 minit. Purata laju keseluruhan perjalanan pergi dan balik teksi itu 80 km per jam. Okey, itu yang pertama. Kamu baca pula kali kedua untuk kamu keluarkan maklumat. Jarak dari bandar P ke Q. P nak pergi kepada Q dikira sebagai X km. Jadi kita nak cari P ke Q. Sebuah teksi ni diambil masa daripada P ke Q, masa dia adalah selama 1 jam 30 minit. Kemudian dalam perjalanan pulang, maksudnya tadi dia pergi. Tadi dia pergi. Sekarang daripada Q ke P, dia pulang, dia balik-balik. Jadi Q pergi balik-balik ke P, masa tu berkurang sebanyak 15 minit. Maksudnya 1 jam 30 minit pergi, balik tu dia pecut sikit. Dia akan jadi 1 jam 30 minit, tolak dengan 15 minit, kita dapat 15 minit. Ini adalah masa dia pergi dan ini adalah masa dia pulang. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Okey ke? Okey, baik. Okey. Sekarang dia minta apa? Dia minta purata laju. Jadi, apa formula dia? Formula purata laju ataupun laju purata adalah sama dengan jarak keseluruhan. Bahagi dengan masa keseluruhan. Jadi dekat sini, dia dah bagi apa dekat sini? Dia dah bagi dah laju purata adalah sama dengan 80 km per jam. Maksudnya daripada data 80 km per jam, untuk jarak keseluruhan, kamu boleh nampak yang dia minta dalam keadaan kilometer. Per dengan masa keseluruhan. Manakala untuk masa keseluruhan daripada unit laju, dia pakai jam. Maksudnya masa kena dalam keadaan jam. Jadi masa keseluruhan, kita nak cari masa keseluruhan. Masa kita ada pergi 1 jam 30 minit. Masa daripada pulang Q ke P 1 jam 15 minit. Jadi masa keseluruhan adalah 1 jam 30 minit tambah dengan 1 jam, cikgu tulis 1 jam 15 minit. Kita tambahkan dua-dua ni. Jadi masa keseluruhan pergi dan balik adalah 30 tambah 15, kita dapat 45. 1 tambah 1, kita dapat 2 jam. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, masa keseluruhan tu 2 jam 45 minit. Okey, 2 jam 45 minit. Sekarang ni dia nak dalam keadaan jam. Kita tak nak minit. Jadi bila kita tak nak minit, kita kena tukarkan 45 minit kepada jam. Jadi macam nak tukarkan 45 minit kepada jam? Bahagi 60. Macam kita dah buat tadi. Okey, cuba tekan kalkulator. 45 bahagi 60 dapat berapa? 0.75 jam. 0.75 jam. Jadi masa keseluruhan ni apa? Sini 2 jam tambah dengan 0.75 jam.
Masa keseluruhan dia dalam keadaan jam adalah 2.75 jam. Jadi, lepas kamu dah tukarkan unit masa keseluruhan kepada jam, baru kamu boleh masuk dalam formula. Sebab tu dalam formula bukan suka hati je boleh masuk. Jadi, dekat sini jarak keseluruhan untuk masa keseluruhan kita dah dapat 2.75 jam. Jadi kita boleh dapat jarak keseluruhan macam mana? Bahagi, pindah ke sebelah, dia jadi darab. 80 darab 2.75. Tekan kalkulator dapat berapa? Tekan kalkulator dapat berapa? 220. Okey, pandai. 80 darab 2.75 jam, kita dapat 220. Maksudnya 220 adalah jarak keseluruhan. Maksudnya kita dah dapat jarak keseluruhan. Jarak keseluruhan tu maksudnya pergi dan pulang. Jadi dekat sini kita nak jarak pergi je. Macam mana kita nak dapatkan jarak pergi je? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Bagi 2. Iya. Jadi jarak PQ iaitu jarak pergi adalah kita ambil 220 bahagi 2. Jadi kita dapat 110. Unit dia apa? Unit dia ni yang warna biru ni cikgu tunjuk. Jadi 110 kilometer. Ini dia jawapan dia. Tu jawapan dia. Panjang sikit lah jalan ni, jalan kerja ni. Jadi kalau kita dapat soalan macam ni tak tahu nak buat sangat pun. Yang pertama bila tak tahu nak buat sangat, nampak ni. Ini cikgu tak buat lagi ni. Cikgu keluarkan maklumat. Keluarkan maklumat. Kalau kamu punya cikgu tu baik, dia boleh bagi markah kat situ. Sebab apa? Sebab kita dah berjaya ke arah penyelesaian jawapan. Lepas tu, daripada situ nak dapat markah lagi. Walaupun tak tahu nak buat, kamu tulis formula yang berkaitan. Ni formula yang berkaitan. Dua ni je kamu tulis. Mana tahu kamu boleh dapat markah kesian sebanyak 1%. Daripada kamu hilang peratus terus, kamu boleh dapat 1%. Tapi kalau kamu boleh faham apa yang cikgu terang, jadi dekat sini apalah salahnya kita dapatkan terus 4% tu. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Kalau siapa-siapa ada soalan nak tanya, tanya je. Kat mana yang tak faham, cikgu terang. Sebenarnya cikgu dah terang sedetail dah ni. Ini mula-mula sekali cikgu tukarkan masa kepada jam, cikgu dah bagi tahu dah kenapa. Sebab ni, warna hijau ni, masa keseluruhan mesti dalam keadaan jam. Dia tak cakap pun jam dan minit. Tak ada, dia cakap jam je. Jadi bila dia cakap jam je, kamu tak boleh ada minit ni. Kamu kena tukar, kena convert minit tu kepada jam. Jadi nak tukar kepada jam, bahagi 60. Itu sahaja. Sebenarnya kira dia sikit je. Kira dia sikit je. Habis soalan ni. Okey tak okey semua soalan ni? Boleh. Okey. Tak dapat salin. Salin. Ambil gambar ke, nanti tengok recording ke. Okey, habis soalan ni. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang berikutnya. Jadi kita dapat soalan bonus ni dekat sini. Di ruang jawapan isi tempat kosong berdasarkan rajah di atas. PR panjang dia sama dengan panjang apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? US. Dapat jawab macam tu 1%. Tu je. Okey. Short ni sektor minor. Lengkuk minor. Panjang lengkuk minor. Iaitu panjang lengkuk minor STU. Okey. Agak-agak apa jawapan dia dekat sini? RQP. Okey. RQP betul. PQR betul. Jadi dekat situ kamu boleh tulis PQR.
Dekat sini 1%. Jadi ada soalan yang kamu boleh dapat markah. Kalau kamu rasa kamu ada nak lulus kan, kalau kamu ada situasi nak lulus, maksudnya cari soalan-soalan macam ni, jangan membazir. Jangan membazir soalan macam ni. Fikir betul-betul. Habis untuk soalan ni. Jelas ke semua soalan ni? Boleh faham ke? Boleh cikgu. Okey. Habis. Okey, kita pergi pula kepada soalan B. Oh, nak cari median dengan mean. Takkan kamu tak tahu 4 markah ni kat sini. Okey, jadi cikgu bagi kamu hadam elok-elok soalan ni. Nak cari median, nak cari mean 4%. Ingat? Okey, cuba cari. Cari idea. Ingat cikgu nak bagi tahu kamu sesuatu daripada kelas kita malam ni, secara tak langsung kita dah ulang kaji lebih daripada 5 bab. Kamu boleh tengok balik ada berapa banyak dah soalan cikgu jawab dari tadi. Soalan laju ada, soalan pecutan ada, soalan kecerunan ada, soalan apa lagi? Soalan faktorkan ada. Jadi tak rugilah untuk kamu. Dan semua soalan tu, soalan pola ada. Semua soalan tu cikgu sertakan nota tu. Tu yang penting tu, nota tu yang penting. Nanti kamu salin nota tu sebelum masuk periksa, tengok balik nota tu. Habis soalan ni. Okey, rasa-rasa boleh ke nak jawab median dia? Median dia berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 5. 5. Okey, cikgu ajar. Nak cari median, kamu kena tahu step dia. Step yang pertama, ni nota ni. Kamu kena susun. Susun macam mana? Susun nombor tu daripada nombor kecil pergi kepada nombor besar. Mana nombor kecil? 5. Kamu tulis 5. Kemudian makin besar ada 8. Kemudian 10 tu 3 kali. 10. Okey, itu step yang pertama. Sampai step yang pertama semua jelas ke step pertama? Jelas. Okey, step yang kedua kita seimbangkan. Kita bagi balance. Maksudnya apa? Maksudnya kiri potong 1, kanan potong 1. Kiri 1, kanan 1. Kiri 1, kanan 1. Jadi dia ada 2 nilai ni dekat sini. Jadi bila dia ada 2 nilai, apa yang cikgu nak kena buat? Cikgu nak tanya kamu, apa yang cikgu nak kena buat bila ada 2 nilai? Tambah ke? Iya, tambah bahagi 2. 8 tambah 10 bahagi 2. 8 tambah 10 dapat 18. 18 bahagi 2 kita dapat 9. Jadi median kita dekat sini adalah sama dengan 9. Kamu jawab ni saja 2%. Nak cari nilai median tu 2%. Dekat atas ni 1%. Dekat bawah ni 1%. Jadi jangan membazir soalan macam ni. Okey, habis. Sambil-sambil tu cikgu siap bagi nota. Ni nota cikgu Salin elok, salin nota ni. Salin nota ni. Nak cari median, kamu tengok step. Okey, nak cari median kena susun. Lepas tu seimbangkan. Itu pentingnya nota. Okey, habis kat situ. Kemudian kita cari mean. Mean tu adalah purata. Bila cikgu cakap purata, apa formula dia? Mean sama dengan jumlah data, ni nota bahagi dengan bilangan data. Apa jumlah data dekat sini kalau dia minta mean? Kamu tambahkan semua data. 10, kita letak 10. Tambah 8. Tambah 5. Tambah 5. Tambah 10. Tambah 10. Bahagi dengan bilangan data. Ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Itu sahaja. Kamu selesaikan ni, kamu dapat 2% tau. Jadi tak susah pun. Jadi kita tekankan kata 10 tambah 8 tambah 5 tambah 5 tambah 10 tambah 10. Kita tekankan kalkulator, kita dapat 48/6. 48 bahagi dengan 6, kita dapat 8. Jadi mean adalah sama dengan 8. Dekat sini sahaja kamu dapat 2%. Jelas semua? Boleh faham? Boleh. Okey, Okey, cikgu bagi masa untuk salin.
Okey, dah habis salin ke? Dah habis salin ke semua? Belum. Okey. Okey. Ambil gambar. Cikgu nak pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, habis dah masa. Okey, boleh cikgu teruskan kepada soalan seterusnya semua? Boleh. Okey. Jadi malam ni secara tak langsung cikgu ajar kamu cara nak cari median balik, cara nak cari mean balik. Okey, ingatlah tu Okey, kadang-kadang soalan tu senang je. Tapi bila kita tak tahu nak jawab tu yang jadi pening tu. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan C. Okey, masing-masing boleh tengok kepada soalan C. Cikgu nak kamu cuba jawab. Tak payah cuba jawab lah. Tak payah cuba jawab. Cikgu bagi masa 1 minit. Hadamkan betul-betul soalan ni. Baca elok-elok. Cikgu. Jadi dia ada 2 data dekat sini. Data pasal Salwa dengan data pasal Danish. Okay, cikgu bagi masa. Hadamkan elok-elok. Adam, rasa-rasa Adam tahu ke Adam nak jawab soalan ni macam ni Adam? Adam tahu ke Adam? Tahu sebab dah jawab dah. Dah jawab. Sama Dah jawab soalan. dah. Adam jawab ni. Isnin. Isnin. Adam jawab soalan ni ke? Sama cikgu. Sama keluar. Nampak? Cikgu dah bagi tahu dah untuk semua yang ada kelas malam ni. Kalau set ni keluar macam sekolah kamu punya, sila tengok balik recording. Sila tengok balik recording. Oh Adam sebut sama keluar Adam, boleh jawab tak? Boleh lah. Boleh lah. Aduh, sepatutnya kalau Adam exam esok bolehlah cikgu terang bahagian C semua. Semua sama Adam? Aduh, rugi lah. Okey, sorry Adam. Cikgu tak boleh nak anjak sebab hari Isnin tu ada kelas form 4 Tak apa. dengan form 1. Okey, ni kita tengok kawan-kawan kita. Dia ambil tak peluang ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan C. Tengok, cikgu dah ada satu contoh. Kita dah ada seorang. Cikgu tak tahu Adam negeri mana, cikgu tak tahu Adam sekolah mana, Adam dapat set ni. Sekarang kalau kamu dapat set ni, soalan tu sebiji cikgu cakap lagi sekali, soalan tu sebiji. Yang penting sekarang ni kamu tahu tak cara nak dapat jawab soalan tu. Okey, semua jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas cikgu. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan C. Untuk siapa yang tak jawab exam lagi, tak apalah. Gunakan peluang ni. Untuk yang dah jawab macam ada Adam ke, ada juga beberapa orang yang dah jawab cikgu. Tak maaf sebab cikgu tak boleh tu kelas Ahad. Cikgu ingat nak buat kelas tambahan Ahad malam, tapi cikgu ada form 3. Form 3 malam. Cikgu memang full. Cikgu penuhkan kelas. Cikgu nak bagi peluang kat semua student cikgu boleh jawab. Okey, tapi tak apalah yang tu. Okey, C. Cikgu Noraini ingin memilih seorang wakil sekolah ke pertandingan kuis kimia peringkat daerah. Salwa dan Danish telah disenarai pendek dalam pemilihan ini. Jadual di bawah menunjukkan skor kuis kimia yang diperoleh Salwa dan Danish.
Okey, kita ada Salwa dan kita ada Danish. Berdasarkan data dalam jadual di atas, murid manakah yang patut dipilih untuk mewakili sekolah? Okey, jadi bila kita berhadapan dengan soalan ni, mula-mula sekali kalau kita nak tengok data yang paling bagus adalah kita tengok julat. Julat dekat sini menentukan perbezaan data. Maksudnya kita nak tengok data dia tu beza dia jauh mana. Jadi cara dia, julat dia ada formula. Julat formula dia nombor besar tolak dengan nombor kecil. Jadi Salwa punya julat ni berapa? Salwa julat dia yang paling besar 95. 95 tolak kecil. Kecil kita ada 70. 95 tolak dengan 70. 95 tolak 70 dapat berapa semua? 25. 25. Okey, Danish pula. Danish dekat sini kita ambil data paling besar 95. 95 tolak data yang kecil 80. 95 tolak 80 dapat berapa? 15. 15. Jadi antara Salwa dengan Danish, gap mana yang paling sikit gap dia? Danish. Dia Danish. Jadi dekat sini kita cakap lah Danish. Sebab apa? Sebab Danish punya julat lagi kecil daripada Salwa. Julat Danish 15 lagi kecil daripada Salwa. Itu sahaja 4 markah. 1 markah kat sini, 1 markah kat sini, 1 markah kat sini, 1 markah kat sini. 4%. Okey. Habis soalan ni. Okey, jelas yang semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Bagus. Okey. Okey, ni cikgu jawab ni bahagian C 60 markah. Nak dekat semua ni dan nak habis ni. Okey, jadi tengok betul-betul. Okey, soalan 5A. Masing-masing boleh tengok kepada soalan 5A. Okey, jadi ada 3 markah. Soalan macam ni ada 3 markah. Cikgu nak kamu cuba jawab. Kita jawab sama-sama. P tu apa agak-agak? Minor ke meja? Apa? Luas kan? Betul kan? Luas. Salah. Sektor meja. Yes, sektor. Apa-apa yang bersangkut dengan titik tengah, kita panggil dia sebagai sektor. Contoh, dekat sini, untuk P, untuk P, daripada untuk P dekat sini, kita nampak dia bersangkut dekat titik tengah. Jadi, dekat situ, kita cakap dia sektor. Okey, habis kat situ. Q tu apa? Siapa boleh bagi tahu? Q tu apa? Tembereng. Okey, Q tu tembereng. Betul dah, tapi tak dapat markah lagi kalau kita sebut tembereng je. Minor ke major? Dia kecil ke besar? Minor. Salah. Q ni minor. Meja. Major dia mana? Major. Okey, kalau sektor yang kita cakap pasal sektor kan. Yang warna merah tu sektor major, yang warna biru tu adalah sektor minor. Kalau tembereng yang warna Q tu adalah tembereng minor, yang warna biru tu adalah tembereng major. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi kita pergi kepada R. Okey, R. Ni garisan apa ni? Kita dah buat dah tadi. Ni garisan apa ni? Jari. Ya, jari. Habis PQR. Okey, selesai. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan B.
Okey, jadi masing-masing cuba selesaikan soalan B. Pola kot. Senang je. Cikgu dah ajar dah tadi pola. Okey, cuba selesaikan. Cikgu bagi masa. Okey, rasa-rasa pola dia berapa perubahan dia? Tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi? Tolak. Tolak. Tolak berapa agak-agak? Tolak 5. Ya, tolak 5. 7 tolak 5 dapat 2. 2 tolak 5. 2 tolak 5. Kita dapat negatif 3. Jadi kat sini ni negatif 3. Negatif 3 dekat situ 1% dah. Okey. Ni negatif 5. Negatif 3 tolak negatif 5 dapat negatif 8. Negatif 8 tolak negatif 5 dapat negatif 13. Negatif 13 tolak dengan 5 tekan kalkulator kita dapat negatif 18. Ini sahaja 2 markah. 2% dekat sini. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, habis. Okey, kita pergi pula kepada soalan C. Jadi ni ada 2 markah. Bila ada 2 markah, maksudnya jalan kerja dia tak panjang pun. Jadi masing-masing cuba selesaikan soalan C. Soalan C dekat sini ada 2 markah. Cuba selesaikan 2 markah ni. Cikgu bagi masa 1 minit Wafiuddin boleh dengar ke suara cikgu? Boleh cikgu, boleh. Boleh buat tak agak-agak soalan ni? InsyaAllah boleh. Saya akan try. Cuba. Wan Naim ada ke Wan Naim dalam ni? Wan Naim ada Wan Naim? Tak ada Hanif ada ke Hanif? Ada, itu ada. Hanif ada. Apa lagi kalau petang? Wafiuddin dengan Hanif je rasanya. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan. Okey, senang cerita soalan macam ni. Kalau soalan macam ni, cikgu dengar suara cikgu. Okey, kalau soalan macam ni, kamu kena faham satu benda. Kamu takkan dapat buat melainkan kamu tahu formula dia. Apa formula dia? Okey, formula dia. Ni cikgu dah buat dah. Kejap cikgu tengok kat atas ada tak formula dia. Cikgu nak pergi tengok kat bahagian formula, ada tak formula yang boleh tolong. Y-interception. A kuasa 2 titik tengah. Ni laju purata dia bagi tadi. Min pun dia bagi Okey, kejap teorem Pythagoras, kecerunan gradient. Mana ni? Kejap semua cikgu cari ada tak formula dia. Panjang lengkuk bulatan. Isi padukun. Tak ada. Kamu kena salin apa yang cikgu bagi ni. Okey, formula dia dekat sini kita pakai formula untuk poligon. Cikgu tunjuk dekat buku teks. Kejap semua. Cikgu tunjuk sorry. Cikgu takut cikgu tersilap. Sebab cikgu tak nak pakai formula yang panjang. Cikgu tak nak pakai formula jumlah sudut pendalaman. Cikgu nak pakai formula dekat luar. Okey, kejap. Cikgu akan terangkan dua-dua. Yang tu tajuk poligon bab 9 rasanya. Bab 9 graf fungsi poligon bab 4. Ada kat sini ke semua? Cikgu nak dengar suara sikit. Ada. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada bab 4
untuk poligon ni. Ni formula dia. Salin tahu kan? Salin formula ni. Okey. Okey. Jadi formula dia dekat sini, kalau dia pakai sudut belah dalam, kita pakai sudut pendalaman. Kalau dia pakai sudut belah luar, kita pakai sudut pengeluaran. Ini formula untuk apa ni? Cikgu ajar. Formula dekat sini adalah untuk kita dapatkan dia punya jumlah. Untuk dapatkan dia punya jumlah. Jadi, kalau dekat sini kita tengok dia segitiga apa? N ni. Okey, kat sini cikgu pakai dua-dua formula. Cikgu nak bagi kamu nampak. Okey, tak apalah cikgu pakai satu je lah. Sudut pengeluaran. Kenapa cikgu pakai formula sudut pengeluaran? Sebab cikgu nampak dekat sini dia pakai banyak sudut belah luar. Ini sudut belah ini sudut belah luar. Ini sudut belah luar. Ni sudut belah dalam. Macam nak bagi dia duduk belah luar? Kita cari dekat sini 180 tolak 124. Ni kan garis lurus. Garis lurus kan 180. 180 tolak dengan 124, kita dapat sini 56 darjah. Jadi dekat sini kita nak dapatkan jumlah sudut pengeluaran ni. Berapa? Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan yang pertama sekali dekat sini kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi N kita sama dengan 5. Jadi 360 kamu bahagi dengan 5. Okey. Okey. Jadi ini cikgu pakai cara panjang. Cikgu minta maaf, cikgu pakai cara panjang lah. Okey, sorry. Buat kamu pening. Okey, jadi dekat sini cikgu akan terangkan untuk soalan nombor 2. Sorry. Cikgu pakai sudut pendalaman. Okay. Sudut pendalaman, yang pertama sekali kita kena dapatkan dia punya jumlah. Maksudnya apa? Jumlah dekat A tambah dengan jumlah dekat B tambah dekat jumlah dekat C, D dah ada, tambah dengan jumlah dekat E. Kat sini cikgu bagi A, kat sini cikgu bagi B nama dia, ini C, ini adalah E. Jadi jumlah sudut pendalaman ni N dia kita pakai N tolak dengan 2 darab dengan 180. N dia apa? N tu adalah dia punya bucu ataupun sisi. Bucu, jadi cikgu selesa pakai bucu. Bucu dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita pakai 5N. N sama dengan 5. Bila kita dah dapat bucu dia, 5 tolak 2 darab 180. 5 tolak 2 dapat 3. 3 darab 180. 3 darab 180 kita dapat 540. 540 ni apa? 540 ni adalah dia punya jumlah. Maksudnya apa? Jumlah sudut belah dalam. Ni kan pendalaman. Sudut belah dalam A kat sini adalah A. Tambah sudut belah dalam B yang ni. B. Tambah sudut belah dalam sini C. Tambah C, tambah sudut sini 124 dan akhir sekali E dekat sini. Tambah dengan E. Sama dengan, kita boleh samakan dengan 540. Okey, sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh faham ke semua sampai sini? Boleh. Okey. Baik, okey. Jadi, kalau kita nak tahu sesuatu nilai, kita kena dapatkan dulu dia punya jumlah. Jadi, dekat sini cikgu dah dapatkan dah dia punya jumlah. Cara nak cari jumlah, kita pakai formula ni. N tolak 2 darab 180. Tadi cikgu nak buat pakai cara ni, cumanya cikgu terlupa. Yang ni adalah poligon sekata.
Hanya boleh dipakai bila dia dalam keadaan poligon sekata. Yang ni adalah poligon tidak sekata. Poligon tak sekata. Jadi kalau dekat soalan ni adalah dikira sebagai poligon tak sekata. Okey, macam mana nak dapatkan A ni? A ini adalah 180 garis lurus kan sama dengan 180. Jadi nak dapatkan A adalah 180 tolak dengan 75. Jadi bila kita tolak kan 180 tolak 75, kita dapat 105. Maksudnya A kita adalah 105. Bila kamu dah jumpa A itu 105, masukkan 105 dekat sini. Tambah B. B itu belah dalam juga. Jadi ini kita punya sudut full mark, sudut dekat sini 180. Jadi nak dapatkan B ni sama juga konsep yang sama, 180 tolak 65. 180 tolak 65 kita dapat 115. Jadi B kita adalah 115. Jadi kita tambahlah 115. C adalah menggunakan konsep yang sama. Satu ni adalah garis lurus 180. Jadi bila kita nak dapatkan nilai C, 180 tolak 52. Jadi bila kita tekan kalkulator, kita dapat 125. Jadi C adalah 128. Kita masukkan 128. Tambah 124 tambah E. E tu kita tak boleh nak selesaikan. Kenapa? Sebab kita tahu dia garis lurus. Cumanya kita tak ada nilai X. Jadi kita tak boleh selesaikan. Jadi E itu kita kena cari. Dia sama dengan 540. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham ke sampai sini? Boleh ke semua? Boleh ke? Okey, baik. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada 540. Macam mana nak selesaikan ni? Kita tambahkan dulu. 105, 105 tambah 115 tambah 128 tambah 124. Kita dapat 472 tambah E sama dengan 540. Nak dapatkan E, pindah positif, pindah ke sebelah. 540 tolak 472. E adalah sama dengan kita dapat 68 darjah. Kenapa kita cari E ni? Kita cari E bila kita jumpa nilai E sama dengan 68. Kita nak dapatkan nilai X, kita kena faham dia dalam keadaan garis lurus. Garis lurus 180 darjah. Jadi nak cari nilai X adalah dengan 180 tolak dengan 68. 180 tolak 68 kamu dapat 112. Maksudnya X sama dengan 112 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh ke? Okey, bagus. Ini salin, salin. Ini yang panjang-panjang yang pertama sekali cikgu dapatkan dia punya jumlah belah dalam. Kemudian dekat sini cikgu dapatkan dia punya sudut belah dalam. Ini jumlah belah dalam. Ini adalah satu-satu sudut belah dalam. Kenapa? Daripada sini barulah kita boleh pakai 540. Okey, jadi bila kita dah dapatkan nilai E, barulah kita boleh dapatkan nilai X. X tu adalah dia punya belah luar. Jadi hubung kait antara dalam dengan luar di dalam satu garis lurus. Bila dalam satu garis lurus, maksudnya total dia sama dengan 180 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh ke? Okey, baik. Okey, habis soalan ni. Cikgu bagi masa untuk salin 1 minit. Kita ada masa lagi 10 minit. Mungkin kita cuba jawab satu lagi soalan ataupun 2 lagi soalan.
Okey, dah habis salin ke tengah salin lagi? Dah habis. Okey, baik. Okey, jadi masing-masing kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Kita banyak lagi soalan sebenarnya ni, banyak lagi. Kita tak sempat kot, tapi tak apalah, kita pergi kepada 2 soalan. Okey, jadi cikgu akan yang ni kita try jawab soalan D. Okey, masing-masing daripada soalan dekat depan, cikgu nak masing-masing cuba fikir, cari idea macam mana nak selesaikan soalan D ni. Okey, cikgu akan zoom sikit. Okey, ni adalah kita punya graf. Dan daripada kita punya graf, ini adalah kita punya soalan. Okey, 1 minit dari sekarang, cikgu nak tengok kamu dapat tak jawab soalan ni. Cikgu ada nama yang Sabah. Cikgu ada kan orang Sabah kan dalam kelas ni. Cikgu terlupa lah. Lalu on camera. Cikgu lupa dah namanya. Ya Allah. Umar ingat tak Umar namanya? Aiden. Ha? Aiden Macam ni je? tak ingat. Okey. Audrey. Cikgu, bukan Audrey lah. Cikgu terlupa lah nama dia. Okey, jadi ada idea tak ni? Farish tahu tak macam nak selesaikan nombor 1 ni? Tahu. Okey, soalan nombor 1. Kita pergi kepada soalan 1. Cari nilai Y, maksudnya Y tu tak tahu. Bila X sama dengan -2. Apa nilai Y bila X sama dengan -2? Macam nak selesaikan? Yang pertama kamu tengok X sama dengan -2. Mana X sama dengan -2? Ini paksi X dan ini adalah -2. Jadi kita dah jumpa X sama dengan -2. Macam mana dapat nilai Y dia? Senang je. Jadi daripada graf ni kita tarik -2 sampai ke graf. Lepas tu kita nak nilai Y, kita unjurkan dekat sini. Jadi nilai Y dekat situ adalah 10. Tak payah nak kira-kira Y sama dengan 10. Itu sahaja. Berapa markah ni? 3 markah. 3 markah. Ni 1 markah. 1% dekat sini. 1% dekat sini. Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 2. Cari nilai X. Maksudnya dia suruh cari nilai X bila? Bila Y sama dengan 2. Jadi kita tengok Y sama dengan 2 ni dekat mana? Okey, ini adalah paksi Y kita. Ni paksi Y kita. 2 tu mana? Ni 2. Jadi dekat sini kita akan dapat nilai X yang pertama. Okey, iaitu kita dapat dia jatuh dekat 2. Jadi kita dapat X sama dengan 2. Tapi kamu kena faham, daripada 2 dekat Y ni boleh juga diunjurkan ke graf. Jadi kamu boleh dapat X dekat sini -4. X sama dengan -4. Dia ada 2 nilai X. Jadi ini 1%. Ini 1%. Total dekat sini adalah 3%. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Cikgu bagi hadamkan masa. Okey, jadi habis sudah, kita akan pergi kepada soalan yang terakhir lah. Okey, kita pergi kepada soalan 6A. Soalan ni 2 markah. Yang ni kamu kena jawab. Yang ni kamu kena jawab. Cikgu nak tengok ramai tak dapat jawab soalan ni. Cikgu bagi masa 2 minit masing-masing jawab, hantar dekat cikgu. 6A.
Yang bawah-bawah tu tak apa. Yang bawah-bawah tu cikgu akan jadikan sebagai homework, nanti hantar kat cikgu. Okey. Hantar kat cikgu Cuba jawab dan hantar kat cikgu semua. Okay. X. Okey, 1 minit lagi. Kena boleh jawab lah soalan ni. Okey, bagus. Sudah ada yang dah hantar. Waalaikumsalam. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan, comparekan jawapan kita. Maksudnya kamu comparekan jawapan yang kamu dah buat dengan cikgu buat. Okey, ini adalah soalan yang paling yang kamu kena skor. Sebab apa? Sebab dah selalu sangat buat. X darab X dapat X kuasa 2. X darab 6 dapat 6X. 5 darab X kita dapat 5X. 5 darab 6 kita dapat 30. X kuasa 2, 6 dengan 5 ni adalah sebutan serupa. Kita boleh terus tambah. Jadi kita dapat 30. Ini sahaja. Satu markah dekat sini, satu markah dekat sini. Jadi bila kita berhadapan dengan soalan macam ni, jangan cuai. Sebab apa? Sebab 2 markah bermakna 2%. Jadi cikgu nak bagi kata-kata semangat sikit. Okey, jadi masing-masing kita dah habis dah kelas. Boleh buka kamera. Masing-masing boleh buka kamera. Okey, jadi kelas kita pada malam ni cikgu hari tu tak boleh nak awalkan sebab cikgu ada kelas hari Isnin dengan hari Selasa. Hari Isnin dan hari Selasa cikgu ada kelas. Cuma Selasa petang tu siapa masuk tu sempat lah. Jadi untuk yang bakal menghadapi peperiksaan, dia tak kisahlah sama ada kamu jawab soalan yang sport ataupun bukan sport. Yang penting pemahaman dalam diri kita. Jadi kita apa-apa pun teruskan berusaha. Masa yang ada ni kita usaha. Jangan tak usaha. Sebab selagi ada masa, maksudnya kita boleh lagi strive. Cubalah apalah salahnya kita skor A. Ni kelas kita malam ni, kamu boleh tengok balik recording. Cikgu ada bagi nak dekat 50 markah dah. 50 markah ada cikgu bagi kat sini. Jadi kamu boleh tengok balik, study balik betul-betul apa yang cikgu ajar ni. Takut sama, takut lebih kurang sama. Siapa tahu? Okey. Jadi cikgu ucapkan selamat berjaya lah kepada semua murid cikgu. Okey, jadi semua sampai situ sahaja untuk malam ni. Selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih, cikgu.